Melukis bukanlah sesuatu yang dianggap mudah jika tidak mempunyai minat ke arah itu. Ini kerana bidang seni lukis, selain memerlukan minat mendalam dan bersungguh-sungguh, komitmen tinggi seharusnya wujud dalam diri penggiatnya untuk membolehkannya berkecimpung di bidang berkenaan. Selain tumpuan terhadap kerja kerana bidang seni lukis juga memerlukan kemahiran diri penggiatnya untuk menghasilkan suatu bentuk lukisan yang bagus dan berkualiti. Menurut pengusaha Art Alive Gallery, Eli Kamal bin Ahmad Serbawi atau lebih dikenali sebagai Akas, ketika ditemui CRTV di sebuah galeri seni lukis miliknya yang terletak di Pasir Pekan, Wakaf Baru Kelantan, menyatakan memang tidak dianggap mudah untuk menghasilkan suatu lukisan yang baik dan bermutu tinggi jika tidak memberikan tumpuan yang mendalam terhadap kerja yang dilakukan itu. Katanya, beliau sebenarnya berasal dari Kuala Kangsar, Perak, di mana sebelum mencuburi bidang lukisan berkenaan, beliau pernah melakukan pelbagai kerja sewaktu menetap di Kuala Lumpur sebelum ini. Setelah berumah tangga dengan gadis pilihan dari Kelantan, beliau kemudiannya berpindah ke Kelantan lalu menetap di Kampung Pasiho, Kota Baru. Namun setelah menetap di Kelantan, beliau masih melakukan pelbagai kerja seperti pendawaian elektrik, memasang paip, pasang mozaik dan sebagainya. Namun setelah pemilik asal galeri seni lukisnya sekarang kembali semula ke Kuala Lumpur, beliau diminta mengambil alih galeri berkenaan. Pada ketika itu, beliau masih meneruskan kerja-kerja kontrak, manakala bidang seni lukis itu sebagai kerjaya sambilannya. Bermula pada bulan Disember tahun 2007, galeri ini dikenali sebagai Hood Hood Gallery. Kemudiannya ditukar kepada Art Alive Gallery sehingga sekarang. Sekarang bidang seni lukis ini dilakukan sepenuh masa, ujarnya ketika ditemui di laluan lama Kota Baru Pasir Mas itu. Sambungnya lagi, beliau meminati bidang seni selukis semenjak di bangku persekolahan lagi, iaitu ketika dalam tingkatan 4 pada tahun 1988. Menurutnya, kerana minat terhadap bidang itu, beliau sengaja mengambil mata pelajaran berkaitan sehinggalah ke tingkatan 5 yang kemudiannya menduduki sijil pelajar Malaysia SPM sehinggalah beliau berhenti sekolah. Selepas itu, iaitu pada tahun 1991, beliau mengambil kursus seni berkenaan di Universiti Teknologi Mara UiTM Shah Alam Selangor sekadar 1 semester, iaitu selama 6 bulan berikutan. Orang tuanya tidak mempunyai pendapatan yang baik disebabkan adik-beradik ramai. Tujuan beliau mengambil kursus itu selain untuk memperolehi sijil sebagai bukti pernah mengikuti kursus, hakikatnya adalah untuk mendapatkan pengalaman yang sewajarnya. Walau bagaimanapun, sejak 3 bulan lalu, beliau tidak lagi melakukan tugas-tugas lain kecuali memberikan tumpuan sepenuh masa terhadap bidang lukisan berkenaan. Malahan menurutnya, beliau amat berharap semoga bidang lukisan yang dicuburinya sekarang kekal di tempatnya kini kerana mudah dilihat orang yang lalu lalang, apatah lagi di tempat laluan umum dan di tengah-tengah bandar pula. Apabila ditanya tentang sambutan pelanggan terhadap lukisan yang pernah dihasilkannya, beliau menjelaskan bahawa reaksi pelanggan terhadap lukisannya itu memang pelbagai berdasarkan kepada minat setiap pelanggan. Ada pelanggan yang gemarkan lukisan berbentuk abstrak, tetapi lukisan dalam bentuk ini amat jarang berbanding lukisan potret dan pemandangan. Sememangnya kedua-dua bentuk lukisan yang dimaksudkan itu memang menjadi kegemaran ramai dan sambutannya agak luar biasa yang pernah diterimanya setakat ini. Katanya lagi, kebiasaan pelanggan yang datang ke galerinya akan membuat tempahan supaya beliau melukis sesuatu bentuk lukisan itu berdasarkan kehendak dan permintaan pelanggan terbabit. Ini termasuk lukisan berbentuk potret dan pemandangan. Sebelum memulakan aktiviti melukis, beliau akan memaklumkan kepada setiap pelanggan yang menempah supaya perlu menunggu masa selama 3 hari untuk menyiapkan gambar termasuk bingkainya sekali. Khidmat bingkai gambar turut diperkenalkannya bagi kemudahan supaya pelanggan yang berurusan dengannya
tidak ke tempat lain yang tentunya amat menyukarkan mereka. Menurut Eli Kamal, kebanyakan lukisan potret digemari oleh masyarakat setempat. Ini termasuk juga lukisan pemandangan berdasarkan pilihan mereka. Namun setakat ini, beliau belum lagi menerima tempahan daripada pelanggan dari luar Kelantan, walaupun terdapat segelintirnya yang pernah datang sambil melihat suasana kedai dan lukisan yang dipamerkannya. Bahkan menurutnya, setakat beliau menzahirkan diri dalam seni lukis sekarang ini, beliau sering menerima pujian pelanggan. Salah satunya ialah cara beliau melukis dan kadang-kadang penggunaan warnanya tidaklah keterlaluan berbanding pelukis-pelukis lain. Dari segi harga jualan atau tempahan bagi satu-satu potret dijual dengan harga RM200. Ini tidak termasuk bingkai gambar. Manakala bagi lukisan pemandangan, harga berdasarkan kepada kualitinya, tentang kehalusannya, penggunaan warna sama ada, jenis watercolor atau oil color dan sebagainya. Lazimnya, saya melukis potret menggunakan pastel color, iaitu warna seperti cat kapur. Manakala jika lukisan pemandangan, saya sering menggunakan watercolor dan kadang-kadang oil color mengikut keadaan sesuatu bentuk dan suasana pemandangan itu. Corak lukisan yang saya hasilkan berbanding dengan pelukis-pelukis lain, terutamanya di Pasar Seni Kuala Lumpur, lebih kurang sama sahaja. Cuma bezanya ialah cara melukis itu. Malah, saya dapati cara penggunaan warna beberapa pelukis di Pasar Seni juga berbeza, iaitu agak kasar dan tebal, berbanding dengan cara saya mewarnakannya agak halus. Maksudnya, penghasilannya itu lebih jelas, ujarnya. Eli Kamal menambah, sejak mempunyai tempat dan galeri seni lukis sendiri, beliau berasa selesa untuk menghasilkan lukisan yang terbaik buat tatapan peminat dan pelanggannya. Masa yang diperuntukkan di galerinya sekarang bermula jam 10 pagi sehingga 12 malam. Malahan sekarang ini galerinya dibuka setiap hari termasuk hari Minggu Jumaat, tidak pernah ditutup kecuali 11 malam apabila pulang ke rumah. Bermakna 7 hari dalam seminggu. Katanya beliau memang berhasrat membesarkan galerinya dan mewujudkan sesuatu yang lebih baik lagi jika mendapat rezeki lebih. Apatah lagi sekarang ini beliau kini sedang giat melakar blog sendiri dan telah dihasilkan oleh rakannya Haikal Syamsuddin dengan cara penyebaran. Mulai maya ini tentunya akan dapat diakses dan diketahui dengan mudah oleh peminat-peminat seni lukis sepertinya, kerana kemajuan zaman komputer ini tentunya peminat-peminat akan memperoleh maklumat terkini. Justru itulah hasratnya supaya dengan wujudnya teknologi internet ini, beliau berharap mendapat info dan input daripada pelanggan dan peminat-peminat dengan pantas. Dari segi tempahan menurutnya, setakat ini ramai juga di kalangan orang-orang kenamaan yang membuat tempahan untuk lukisan potret dan pemandangan. Hakikatnya beliau amat sukar memberikan butir-butir tokoh terbabit kerana beliau tidak begitu mengenali siapakah orang yang dimaksudkan kerana masih baru di situ. Namun, setelah siap, barulah beliau perasan bahawa individu yang pernah menempah lukisan tersebut ialah Adun Wakaf Baharu, pengarah rukun tetangga negeri Kelantan dan sebagainya. Teknologi gambar dari kamera sememangnya berbeza dengan melukis. Lukisan itu boleh dinilai iaitu memberikan kepuasan jiwa. Bukanlah dapat dinilai bahawa gambar yang dilukis itu lebih baik dari gambar dia dirakam melalui lensa kamera. Jadi kalau dikatakan melukis itu banyak memberikan kepuasan jiwa, agak tepat kerana itulah sebahagian daripada kerja dan hobinya. Jelasnya apabila ditanya tentang perbezaan gambar dari lensa kamera dengan aktiviti melukis. Menurut Eli Kamal lagi, dari segi perolehan pendapatannya, dalam sebulan paling kecil beliau memperolehi RM2,000 yang meliputi 10 tempahan. Harga tersebut dikira kepada situasi di Kelantan sahaja. Kalau di Kuala Lumpur, bagi sebuah lukisan potret dijual antara RM350 sehingga RM400 termasuk bingkai gambar. Namun di Kelantan beliau menjualnya dengan harga RM200 sahaja kerana bimbang dianggap terlalu tinggi. Kualiti lukisan bergantung kepada hasil usaha pelukis itu sendiri. Apabila pelukis itu rajin dan cermat, lukisan yang dihasilkan akan lebih halus, jelas, terperinci dan bermutu. Jika malas dan melakukannya secara tergesa-gesa akan menyebabkan lukisan itu agak kasar. Jelas Eli Kamal apabila ditanya
tentang perbezaan dari segi mutu lukisan. Beliau juga menjelaskan tentang kegemaran sesetengah pelukis dapat menghasilkan lukisan agak berminyak, di mana lukisan seumpama ini agak cantik bagi tanggapan sebahagian peminat. Beliau menjelaskan bahawa apabila seseorang pelukis menggunakan warna oil color, memang tidak akan kelihatan lukisan itu berminyak. Namun, menurutnya, jika digunakan pastel color akan kelihatan cahaya. Malahan kalau dilukis wajah seseorang tokoh misalnya, akan kelihatan bukan berminyak tetapi akan kelihatan seperti cahaya bersinar yang dipanggil tone, iaitu putih, malahan lebih cantik lagi. Inilah yang dikatakan lukisan itu berminyak. Bukan juga bermakna diadun dengan bahan-bahan berminyak, tetapi beliau berjaya menghasilkan lukisan yang kelihatannya berminyak walaupun sebenarnya tidak. Misalnya, keadaan lukisan yang dapat disaksikan di kebanyakan pameran, sebahagian pelukis menggunakan di oil color, iaitu warna berminyak. Keadaan ini bergantung kepada keupayaan pelukis itu sendiri, sama ada dari segi kemahirannya atau bijaknya mereka melukis sesuatu bentuk lukisan itu.